apa. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan, kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripadanya kita masih dapat bertemu pada malam ini untuk menunggu waktu Isya, dan kita isi sedikit masa yang ada ini untuk kita memperkatakan sesuatu tentang iman, tentang Islam yang sedang kita anuti. InsyaAllah mudah-mudahan bakal kita bawa ke alam barzah dan alam akhirat untuk mendapat balasan yang sewajarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada amal ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas mentaati perintah-perintah Allah yang ditaklifkan kepada kita, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, yang kita lakukan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita telah berada di tahun 2023. Seperti sering disebut, saya sebut dalam mana-mana pertemuan, kita mengingat tentang hari perubahan tahun atau mengingat hari ulang tahun kelahiran, tetapi kita lupa tentang hari akhir kita di dunia ini. Kita tak tahu bila, tapi sepatutnya kita bersedia untuk mengingatkan hari akhir kita itu yang akan tiba bila-bila masa, tak tahu. Dan saya selalu sebut dalam grup WhatsApp kita, sama ada WhatsApp kawan sekolah dari darjah 1 atau WhatsApp sekolah dari tingkatan 3 atau 4 atau 5 atau 6, atau di universiti, atau rakan sekerja, atau rakan sekampung, setaman, kita akan menghitung hari, melihat seorang demi seorang rakan-rakan akan dimaklumkan bahawa sebentar tadi rakan kita telah pun dipanggil pulang pukul sekian-sekian, dan jenazahnya akan diuruskan dan solatnya akan dilakukan pada sekian-sekian. Seorang lepas seorang permakluman akan dimaklumkan. Jadi kita tunggulah, kita pula nak dimaklumkan oleh sahabat-sahabat. Semalam saya dengar dia kuliah, hari ini dia dah tak ada. Semalam saya tengok dia di depan saya berkuliah, esok lusa dah tak ada. Begitulah, kita akan transit ke alam barzah, kita akan berada di alam mahsyar, dan sana kita akan menerima balasan-balasan, yakni apa juga ganjaran yang Allah janjikan kepada kita setiap kali kita beramal. Seperti mana kita maklum, antara ayat, bukan antara lah, ayat Quran yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul SAW daripada surah Al-Baqarah ayat 281, untuk ingatan saya dan kita semua, ya. Kalau ayat pertama kita sangat mudah ingat, Iqra. Kalau ayat Quran, kita ada Android, tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah ayat 281, yang dikatakan sebagai ayat terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasul SAW. Dan ayat terakhir itu duduk dalam surah Al-Baqarah, surah pertama setelah Al-Fatihah, yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kamu
dari huru hara kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Maknanya Allah tidak menzalimi kita. Di hari akhirat nanti Allah bagi balasan ikut kadar dan ketentuan yang ditetapkan, dan kita akan dikembalikan, tak boleh lari, dan kita akan dihitungkan setiap amal-amal kita itu, disempurnakan balasannya. Jadi mudah-mudahan peringatan ini yang kita bawa ke akhirat nanti ialah bukan harta benda, bukan pangkat, kerana pangkat akan ditinggal, harta akan ditinggal, rumah besar ditinggal. Yang dibawa hanyalah amal kita, insya-Allah hadirin sekalian. Jadi mudah-mudahan kita bersedia untuk membuat amal yang paling baik, paling banyak dan paling sempurna untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ada umur baki yang kita tidak tahu berapa banyak lagi. Sebab 1 tahun telah pergi, 2022 tak akan kembali lagi. Yang ada sekarang 2023, dan telah pun ada hari ini 4 hari bulan, 5 hari bulan besok, dan makin lama dia juga makin berkurangan. Sekali lagi, umur kita makin sedikit tinggal bakinya. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kita terus mencari peluang-peluang, menggunakan ruang dan peluang yang ada ini untuk kita beribadat sebanyak dan sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, malam ini saya nak ajak kita melihat suatu kisah sahabat dengan para sahabat. Kisah Umar Al-Khattab, seorang daripada khalifah yang hebat. Tapi seperti mana saya katakan sebelum ini, dan tuan-tuan pun tahu, khalifah hebat ni dibunuh. Kehidupannya berakhir dengan matinya dibunuh. Dan bermakna orang Melayu ke, orang Arab ke, orang Islam lah, ya. Artinya ada yang berkelakuan demikian sejak dulu sampai sekarang, ya. Yang khianat, yang dengki, yang tak boleh tengok orang senang, ya. Sebaik-baik manusia yang dikonfirmkan masuk syurga pun ada orang bunuh. Jadi kita ni siapalah, ya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ingat kisah-kisah ini sebagai ibrah kepada kehidupan kita. Dia dengan kawan-kawan dia bertanya-tanya. Kisah itu Umar dengan kawan-kawan dia di suatu ketika, di suatu masa bertanya, apakah yang kamu inginkan kalau kamu diberi peluang untuk berangan-angan? Kerana berangan-angan ini tuan-tuan tak bayar-bayar. Kita boleh fikir, saya nak jadi apa, nak buat apa. Jadi masing-masing sahabat beritahulah, saya kalau dapat rumah saya ni dipenuhi dengan emas, nanti saya akan gunakan emas itu untuk saya berbakti balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, angan-angan. Cita-cita atau bahasa tingginya wawasan. Masih ingat dengan wawasan, wawasan 2020. Jadi dah habis dah pun, tempoh tu dah habis. Sekarang dah 2023. 2 tahun yang lalu wawasan itu pergi dengan segala janji-janji dan harapan-harapan yang hanya tinggal harapan, ya. Angan-angan agar rumah ini dipenuhi emas, kata salah seorang sahabat. Jadi biasalah, seorang lagi kata kalau boleh biar penuh di rumah saya ini intan berlian. Kalau kita ni wang ringgit lah, berbilion-bilion, ya. Niatnya sama saja. Kalau aku ada harta yang banyak itu, aku akan guna untuk tujuan fisabilillah. Artinya nak bagi sumbangan, bagi derma, bagi sedekah, bagi bantuan, bagi macam-macam, ya. Begitulah. Jadi kalau ada 10 orang memberi jawapan. Yang begitu dia jawapannya, sifatnya keduniaan. Ya, aku kalau dapat jadi pangkat besar, whatever. Dan sehingga ada kata, kami pun dah habis idea lah ya Umar, tak ada apa dah idea lah. Macam ni lah kami. Lalu setelah mendengar angan-angan dan wawasan-wawasan kawan-kawan dia, maka Umar mengatakan, aku mempunyai keinginan yang sedikit berbeza dengan kamu-kamu semua. Tak samalah.
Ya apa saya dia cakap kemudian kan. Jadi kalau dia cakap awal, orang kata saya pun macam tu juga. Biasa kita macam tu kan. Saya pun lebih kurang macam hang lah kan. Tapi setelah Umar mendengar semua rakan-rakan dia, Umar mengatakan, aku punya keinginan yang lain. Aku menginginkan sejumlah orang yang hebat seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Salim Maula Abi Huzaifah. 3 nama besar ini disebut oleh Umar Al-Khattab ketika Umar bertanya dengan kawan-kawan, yang kawan-kawan kata saya nak emas, nak berlian, nak permata, yang nak duit dan sebagainya. Tapi Umar kata aku nak manusia yang berintegriti, berkualiti dan ikhlas, hebat. Jadi mesej daripada Umar Al-Khattab ialah untuk membina manusia. Malam ni cakap macam tinggi sikit kan. Nak bina manusia ni, nak didik manusia menjadi manusia, sifat kemanusiaan yang ada sopan santun, yang ada sifat perjuangan, yang ada sifat ikhlas, yang faham integriti, yang tahu beramal untuk membuat kejujuran dan menunaikan amanah dan tanggungjawab. Ia membawa mesej bahawa kita perlukan peribadi unggul. Itu bahasa dulu kan. Peribadi yang hebat, jati diri, syarah gitulah kan, nak berjuang. Kita menginginkan, Umar menginginkan yang disebut oleh Said Qutb sebagai generasi Quran yang unik. Jadi kalau kita baca Quran setiap hari, kita cuba mengamalkan pengajaran, mengambil ibrah daripada ataupun pengajaran daripada Quran itu untuk kita amalkan. Dan kita tunjukkan, kita contohkan. Beginilah sepatutnya kita berkelakuan. Dan generasi yang telah dibentuk oleh Al-Quran daripada madrasah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ternyata terbukti, ya. Tuan-tuan boleh Google sekarang. Masuk saja Google, type nama Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sekarang dunia ni kecil tuan. Dunia ada di sininya. Maklumat dalam ni. Kalau tuan-tuan ada tablet, tuan-tuan ada komputer ke apa semua, tuan-tuan tekan je. Dia keluar lah apa yang tuan-tuan nak tu. Dia akan tunjuk. Kita kadang-kadang type tak habis lagi, dia dah keluar lah. Ya, siapakah itu Abu Ubaidah Al-Jarrah? Siapakah itu Muaz bin Jabal? Siapakah itu Salim Maula Abi Huzaifah? Yang kesemua sahabat hebat ini, ya, bersama Rasulullah ketika hidup dan bersama dengan khalifah-khalifah besar Abu Bakar, Umar, ya, memperjuangkan Islam, menyebar luaskan agama dengan dakwah dengan penuh rahmah dan kasih sayang supaya orang tertarik, dan dengan itu menjadikan Allah memberi hidayah kepada mereka-mereka yang belum Islam, atau memberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada yang telah pun masuk Islam. Macam kita lah. Saya bercakap dengan tuan-tuan pun telah Islam. Jadi nak bagi kuat keyakinan itu kepada Islam, kita melihat contoh-contoh dan teladan kehidupan para sahabat yang dikatakan generasi berkualiti, generasi yang ada mutu. Itu bahasa senang. Kalau tuan-tuan yang seumur dengan saya masih ingat dengan iklan Dunhill rokok kan, masa tu zaman bola, pesta bola Merdeka ke apa semua, nanti Dunhill akan taja untuk siaran langsung. Gaya, mutu, keunggulan, tu tampillah suatu watak orang yang berpakaian kemas, semua nampak hebat dan style. Tapi dalam Islam dia mesti ada gaya, ada mutu, ada keunggulan dalam diri dan dibawa keluar diri dan ditampilkan dalam amalan-amalan kehidupan bermasyarakat. Dan apatah lagi dalam memperjuangkan Islam, menjalankan dakwah, menyampaikan risalah untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendidik sahabat, dan sahabat mendidik juga generasi-generasi berikutnya supaya menjadi orang-orang yang hebat seperti mana yang telah kita katakan tadi. Di bawah kepimpinan Rasulullah semua orang mendapat tempat
mendapat peluang, mendapat ruang untuk menampilkan bakat. Tidak ada cantas-mencantas. Tidak seperti kita hari ini. Kalau dalam sejarah Melayu pun tuan-tuan boleh ingat, ada satu anak Melayu yang cerdik yang bernama Hang Nadim. Masih ingat? Anak Melayu cerdik Hang Nadim. Ketika berlaku pertempuran ikan todak dengan manusia, ikan tombak manusia, manusia mati dengan muncung ikan todak itu. Tak ada siapa cara boleh jadi idea macam mana nak kalahkan ikan todak yang ada akai 7 muncung tajam tu, tala kat kita kena mati. Hang Nadim bagi idea, letak batang pisang. Budak pintar ini tak boleh hidup lama tuan dalam masyarakat Melayu. Dicampak ke laut, mati. Tuan-tuan boleh Google kisah Hang Nadim. Tetapi tidak dalam watak Rasul dan para sahabat mendidik umat. Khalid Al-Walid sebelumnya tidak Islam. Ketika dia masuk Islam, diberi ruang dan peluang, malah jadi ketua angkatan perang. Dan Rasulullah tidak mengungkit kejahilannya ketika dia jahil. Kita kalau ini dulu ni dahsyat, ini dulu ni sekupang tak guna. Allah. Kita, tapi tidak Rasulullah dan para sahabat. Kejahilan dan Khalid dan malahan Umar Al-Khattab sendiri. Kita masih ingat cerita dia. Dan ketika dia beriman, dia menjadi seorang yang hebat dan disahkan masuk surga ketika hidup lagi, ya. Dan Rasulullah tidak mengungkit zaman kejahilannya, menampakkan betapa Rasulullah mendidik umat untuk tidak mengungkit perkara yang lepas dalam konteks memberikan keyakinan dan martabat kepada mereka-mereka yang telah beriman, ya. Sebab yang lepas itu sudah zero, dah kosong bila Allah dah ampunkan sebab apa hasil daripada dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mereka adalah satu aset, harta yang amat berharga kepada Islam, dan terbukti akhirnya, ya, mereka berjuang hingga akhir hayat untuk meningkatkan dan meninggikan Islam. Jadi budaya zaman itu, orang muda diberi peluang. Usamah bin Zaid misalnya diberi peluang untuk tampil mengepali tentera dalam peperangan tertentu. Dalam banyak hal Khalid, dan dalam masa Umar Al-Khattab lah Abu Ubaidah Al-Jarrah mengambil tempat Khalid Al-Walid. Tuan-tuan, betapa lama Khalid menjadi ketua perang angkatan tentera Islam. Di ketika Umar Al-Khattab, Umar tukar kepala tentera kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan sekali lagi saya menyebutkan tuan-tuan, Khalid tidak berkecil hati walau sebesar zarah hasil daripada penurunan pangkat daripada seorang ketua Field Marshal kepada tentera biasa, mengikut menjadi makmum kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Terus berkhidmat setia, tidak angkat geng pergi mana? Pergi Jakarta, pergi London, whatever it is, nak buat gerakan. Tak. Tampil terus memperaibah, memberikan ketaatan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, terus menyebarkan agama. Tapi ya, begitulah sifat yang ada. Seniority tidak menjadi hal, bukan keutamaan. Oh, ini dah lama patut ditambung. Tak ada. Satu ketika di zaman pemerintahan Khalifah Umayyah, dalam banyak siri-siri khalifah itu, ada seorang anak muda tampil bagi pandangan. Bagi pandangan, menjadi juru bicara kaum, umat, community, cakap, petah, pandai, ya. Khalifah kata, ada orang lain yang lebih tua sikit pada ni nak cakap ni. Budak muda ni tuan-tuan, dia pun budak muda cerdas, pintar, cerdik, akal panjang, bukan panjang akal. Akal panjang. Dia kata, ya Amirul Mukminin, kalaulah seniority, ketuaan itu yang nak diutamakan, ada orang lain yang lebih layak jadi khalifah, bukan kamu. Dia bagi sebiji. Allahu Akbar tuan-tuan. Anak muda zaman tu diberi peluang untuk bercakap seluasnya, bukan mengkritik.
tapi bercakap atas fakta. Ini bukan soal seniority, ini bukan soal kekanan, ini bukan soal lama hidup, ini bukan soal ini soal aku nak bagi pendapat. Takkan tak boleh? Takkan tak boleh pakai langsung, mentang-mentang aku budak kecil ataupun aku mengaji tak tinggi kan, salah. Yang penting kita dengar. Oh, alhamdulillah. Terima kasih atas pendapat anda. Ya. Ada lagi pendapat lain. Begitulah sepatutnya. Ini dah pangkah tu. Alah, dia kata baru orang lain makan garam tu tepat orang Melayu. Makan garam dah berguni-guni, baru seketul. Tak. Nah, inilah yang dikatakan kualiti pembinaan saksiah yang dididik zaman itu. Dia berbeza dengan zaman sekarang. Tuan-tuan masuk mana-mana komuniti, mana-mana persatuan, mana-mana kumpulan, kalau parti politik apatah lagi lah, tu saya cerita. Nak kena corner kot, ya. Sebab itu realiti kita, tak habis-habis kan. Berpolitik pilihan raya dah habis lah, dah 2 bulan lah, ya. Dah politik lagi, tak habis-habis, tak dah nak tunggu lagi 5 tahun. Rehatlah, kita berilah peluang ya kepada yang ada ni untuk meneruskan tugas-tugas mereka. Tapi yang saya nak ceritanya, bagaimana watak Rasulullah membina generasi sahabat dan sahabat membina generasi seterusnya untuk melahirkan sekumpulan orang yang sangat hebat untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi berkualiti ini diberi peluang, potensinya diberkembang, dan tidak ada kroni, tidak ada warisan. Walaupun Nabi Ibrahim pernah berdoa supaya kaum keluarga dia diberi peluang, namun Allah jawab dalam Al-Quran, yang baik no problem, yang layak okey. Sebab itu ada keturunan Nabi Ibrahim terus menjadi Nabi. Tapi tak semua yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ditunaikan oleh Allah SWT berdasarkan kepada kelayakan dan dia punya kompetensi. Nak jadi ketua negara mesti sekian-sekian ada ciri-ciri dia. Nak jadi gubernur sekian-sekian ada ciri dia, ya. Dan seperti mana saya katakan tadi, sahabat-sahabat yang disebut ini, ya, ketika dalam peperangan mereka minta bantuan. Seperti mana satu kisah Khalid Al-Walid, ya, ketika dalam peperangan, satu peperangan minta bantuan tentera kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yalah, tengah-tengah perang ni rasa tak cukup kuat tenaga, tak cukup kuat batalion. Jadi bagi mesej, bagi maklumat kepada khalifah, mohon hantar bantuan. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengantar seorang yang bernama Al-Qa'qa' ibnu Umar Al-Tamimi. Tuan-tuan boleh Google, nama ni ada. Dia akan keluar. Ya, sebab perbendaraan maklumat sekarang ada dalam dunia maya. Terkumpul Al-Qurannya, hadisnya, maklumat, nama-nama besar ni semua ada. Tak susah dah. Sambil-sambil itu tekan dekat tu, tekan Al-Qa'qa'. Ejalah macam mana pun, nanti dia akan keluar. Ibnu Umar At-Tamimi. Ya. Abu Bakar hantar seorang dia saja. Khalid kata, takkan hantar seorang, ni perlukan tenaga. Dia kata, insya-Allah dengan menghantar seorang Abu Bakar, seorang yang bernama Al-Qa'qa' ini, dia akan dapat mengalahkan musuh yang ada. Oh, satu nisbah 100, satu nisbah 1000. Tetapi Abu Bakar dengan yakin menghantar seorang saja tentera. Dan betul, dalam kisah peperangan, sesuatu peperangan, ketika dia sampai, orang sedang mengepung Khalid Al-Walid. Dia tak ada terus pergi. Dia macam Khalid juga, cerdik, pintar dalam dunia peperangan. Dulu perang, tuan-tuan, bertembung satu sama satu. Bukan ada senjata nuklear atau apa, serang. Dia satu lawan satu. Kalau 1 lawan 10 pun berdepan. Kepandaian memainkan pedang, kepandaian memainkan lembing, kepandaian ialah kalau silat lah kalau orang Melayu, kalau apa-apalah seni untuk berperang. Dan ternyata Al-Qa'qa' mampu melaksanakan tugas itu, dan dia berjaya menyelamatkan dengan izin Allah Khalid Al-Walid daripada dikepung dan dibunuh oleh sekumpulan tentera musyrikin ketika itu. Jadi hadirin sekalian, kualiti berdasarkan
kuantiti berbanding. Adakah kita perlu hantar 100 orang? Ya, kuantiti. Tapi tak ada kualiti. Kita hantar 1 orang, tapi bersamaan 100 orang. Itu namanya kualiti. Quality versus quantity. Jadi inilah masalah yang kita hadapi, fenomena yang sedang patut kita fikirkan. Bagaimana untuk melahirkan suatu orang, satu anggota masyarakat yang berkualiti untuk berhadapan dengan serangan-serangan musuh. Kalau dulu perang fizikal, sekarang perang mental, perang otak atau pemikiran, yang hari ini kita berdepan dengan berbagai-bagai istilah-istilah yang merosakkan pemikiran umat dan melumpuhkan daya pemikiran umat, berbagai agenda-agenda tertentu. Jadi kita mudah-mudahan dapat memulihkan kembali kekuatan ini. Kita lihat saja betapa di Malaysia, kalau tuan-tuan masih ingat, masih tengok, tuan-tuan pergi kedai, kalau kedai pergi restoran, ya, kita sebutlah senang, restoran mama, minta maaf kena sebutlah, senang sikit faham. Tuan-tuan tengok pekerjanya punyalah banyak, tapi bukan orang lokal, jadi bawa daripada benua dia, ya, yang nama pun kita tak tahu siapa, kulit dia pun. Mana masyarakat kita? Anak-anak muda kita di mana? Alhamdulillah ada yang bawa Grab, ada yang bawa Panda, okeylah. Tapi di kedai-kedai, di stesen petrol, tuan-tuan tengok dekat 20 dengan saya tengok dekat Shell pun sekarang dah Bangla masuk. Mana anak Melayu? Dulu tengok dekat Shell tu anak Melayu, lah ni dah Bangla masuk balik. Jadi ini persoalan-persoalan kuantiti ke, kualiti ke, daya tahan ke. Jadi kita kena tengok kompetensi untuk anak bangsa kita tampil, diwariskan kepadanya suatu amanah untuk memulihkan balik pembangunan negara, menjaminkan balik bangsa kita berada di atas Islam, berada tinggi, ya'lu la yu'la alih. Tinggikan balik Islam dalam konsep pengamalan dan juga penghayatan, dan dengan itu akan boleh menyebabkan orang lain dapat melihat, kerana orang akan tengok kita sebagai orang Islam, bagaimana kelakuan kita, bagaimana bahasa-bahasa yang kita guna ketika bergaul dengan masyarakat, ketika nak mengajak orang, nak tampil, nak mendapat hidayat. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dapat memahami pentingnya membina kualiti, ya, dan jati diri dan iman yang sempurna untuk beramal dengan Islam. Jika tidak, kita akan pasti gagal mewariskan suatu khazanah dan suatu amanah yang sangat berat untuk dilaksanakan. Begitu kita tengok di negara kita hari ini dengan masalah-masalah rasuahnya, bukan di negara kita saja, di mana tempat pun rasuah masih berterusan dan dilakukan pula secara beramai-ramai. Semua peringkat nak memusnahkan dia, nak meruntuhkan dia, nak membulihkan dia, cukuplah susah. Tapi kita kena berusaha, dan bencilah rasuah, bencilah pengkhianatan, bencilah penyelewengan, bencilah apa juga amalan-amalan kolonisme yang mementingkan kerumpulan sendiri, tidak mempedulikan orang banyak, yakni rakyat jelata yang patut mendapat manfaat dan juga mendapat layanan-layanan yang sepatutnya. Sebab itu hadirin sekalian, untuk menjadi orang mulia ni kita kena banyak berkorban. Ya, sebab itu kita lihat Abu Ubadah Al-Jarrah misalnya, ya, dia dipitnah ketika dia dilantik menjadi gubernur. Dia kata Abu Ubadah Al-Jarrah ni buat macam-macam, ambil peluang menggunakan harta negara untuk dia. Umar Al-Khattab pergi siasat, pergi rumah dia, tengok Masya Allah, langsung tak sama macam diceritakan. Ya, tuan-tuan, fitnah berlaku dulu, kini dan selamanya. Kita pula mudah percaya. Oh, tak sangka no, kita pun tumpang 3 bangkuk. Aku dah agak dah, kalau dia ni pun tak boleh bagi juga, sama kita. Peluang, maklumat tak ada, tapi nasib tambah dia macam kita ada macam-macam. Itulah namanya prasangka yang semata-mata dusta,
Jadi prasangka dusta ini memang berdosa lah, sebab tak ada untung apa-apa dan malah dan akan merosakkan keharmonian dan juga keamanan dan kedamaian dan ketenteraman dan ukhuwah sesama manusia. Bila telah ada wujud fitnah, nanti orang pun dengar, kalau banyak kali orang cakap, tak sangka juga tu. Itulah, kita tidak ada konsep tabayun. Jadi Umar Al-Khattab siasat sendiri fitnah yang Abu Ubaidah Al-Jarrah hadapi. Bagi tengok sini rumah dia, tidak sama seperti mana yang didakwa. Langsung tak ada apa yang dia ambil daripada negara, harta negara untuk kepentingan dia. Apalah, begitulah. Hadirin sekalian, semangat ataupun sifat yang patut ada di kalangan kita, sama ada kita menjadi ketua atau menjadi orang di atas atau orang di bawah atau anggota biasa. Bila kita mendengar satu berita, kita mesti tampil mencari punca, mengesahkan. Kalau bahasa politik, mengabsahkan. Menggunakan sedikit. Jadi mengabsahkan. Caranya membuktikan. Jadi dicari buktinya. Oh, tak ada rupanya. Jadi kita beritahu balik, janganlah buat fitnah, janganlah mengadu domba, janganlah buat dengki khianat. Kerana kita ni pula sangatlah mudah dan terpesona dengan maklumat-maklumat yang sebegitu rupa. Apatah lagi bila diviralkan dalam dunia maya. Kita ada dengan kita telefon, kita buka, kita tengok, ya masya-Allah. Ya. Macam hari ni orang cerita apa? Kerajaan nak timbang harga babi kan. Harga daging babi dah jadi viral. Ya, daging babi satu keperluan masyarakat orang kafir. Jadi nak kena dikawal juga harga dia. Biar pilah dekat kerajaan. Kerajaan juga sedang mengawal harga telur. Kerajaan juga sedang mengawal harga-harga beras. Apa yang kita highlight dengan babi ya? Pasal. Tapi kalau nak buat spin, ya jadi apa punya kerajaan, babi jadi perkara utama. Bukan perkara utama. Sama taraf dengan harga barang-barang lain. Sebab yang makan babi ini pun perlu dikawal harganya. Sebab dia akan impact kepada ekonomi seluruhnya. Ya, jadi kita kena berfikiran luas, berfikiran matang, berfikiran logik, berfikiran terbuka, berfikiran rasional, mencari hujah-hujah. Bukan nak spin. Memang nak spin senangnya. Spin, troll, spin, troll. Troll ni bahasa khianat. Orang tak ada akaun, dia buat akaun. Dia kata, orang tu kata, kita percaya sungguh. Itu dahsyat lagi kan. Walaupun dalam bentuk media sosial, kita kena cari punca dia. Kita tengok tajuk tu, siapa punya akaun. Cari akaun tu, ada tak? Tak ada, kita beritahu. Akaun yang tuan edar ni tak ada dalam dunia maya. Harap tuan tarik balik. Kita bernasihat balik dah. Kita cari, kita dapat satu maklumat. Katakan sekian-sekian, oleh sekian-sekian. Tapi yang oleh sekian-sekian tu tak ada. Jadi kita kena bagi balas dalam grup WhatsApp. Saya telah cari maklumat ni. Semua stesen, bahasa kasar. Semua punca, nama yang disebut tu, akaun tak ada. Jadi saya yakin ini adalah troll. Ini adalah fitnah maya. Jadi tuan sila delete for all. Kita beritahu. Dan kalau kita admin kepada grup tu, kita boleh delete for all. Itu technical. Jadi tuan-tuan kena bijak maklumat. Kalau dia tak mau delete, kita delete. Kalau kita pasal apa delete, maklumat ni tak betul. Jadi saya bertanggungjawab sebagai admin mendelete. Sebab itu kalau boleh dalam grup tu lantik banyak admin. Jangan seorang lantik semua jadi admin tak apa. Jadi kalau kita tak larang nak delete, orang lain boleh delete. Sebab admin boleh delete for all untuk apa maklumat yang dianggap tidak betul. Jadi kalau dia delete, jangan marah. Jadi kita bagi tahu kepada dia, aku kena delete maklumat yang hang posting tadi pukul sekian-sekian, aku dah check, aku dapati tidak ada sumber ini di mana-mana stesen ataupun akaun siapa-siapa pun. Waima akaun Instagram, waima akaun Facebook, Waima. Akaun siapa pun aku tak jumpa. Dan nyata ianya palsu, fake, padam. Tenteramkan masyarakat dengan maklumat yang tidak berasas, yang hanya akan spin over, jadi bahan pusing, fitnah dan merata-rata. Sebab itu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita berjiwa besar, kita berjiwa hebat. Kita ingin menjadi orang yang berperanan. Sebab saya katakan tadi, kita akan kembali kepada mahsyar, suka tak suka. Di sana kita akan diadili. CCTV Allah Ta'ala akan tunjuk apa yang kita buat dalam dunia ini.
Jadi kita jadilah manusia. Kalau tak boleh jadi manusia, jadi macam akar pokok. Dia tahu dia akar pokok. Hiduplah seperti akar yang rela memberikan segalanya, meskipun terkadang sang pohon tidak pernah melihatnya ke bawah. Batang pokok pun tak nampak akar di bawah sebab dia naik atas. Tetapi akar terus memberikan sumbangan makanan, zat galian dan apa juga sumber mineral baja dari bumi untuk pokok itu hidup besar, dan akhirnya pokok itu memberikan hasil. Ikulah pokok apa? Kalau musangking melahirkan buah durian musangking. Kalau pokok D24 melahirkan buah durian D24. Kalau pokok cempedak melahirkan cempedak. Tapi akar tadilah yang akan memberikan sumber makanan. Jadilah seperti akar. Orang tak peduli pun dia tetap memberikan sumbangan. Yang memberikan makanan dari air kepada pohon yang seperti mana kata-kata ini, tak peduli kat dia, dia tahu makan dia, tapi dia pula bertugas mewujudkan ranting, dan ranting tadi mengeluarkan hasil. Kalau buah-buah, kalau bunga-bunga, kalau pokok itu ada apa ni, buah bunga lagi, kekacang, whatever, hasilnya ia berpunca dari akar. Maka jadilah kita seperti akar, hidup seperti akar yang berperanan utama menghidup dan mengukuhkan, yang mengukuhkan pokok, bergantung pada saiz pokok, bergantung pada sifat pokok. Ada akar yang akar tunjang, ada akar yang akar serabut, ada akar yang merayap seperti akar kangkung terendam di air, dengan kangkung-kangkung terapung tapi dia bagi makan, dan pokok-pokok terapung dalam air. Akar berperanan memberikan sumbangan untuk dia hidup. Jadi sanggup kita jadi akar? Kalau tak sanggup, mana mungkin untuk kita melahirkan hasil yang hebat seperti mana yang dikatakan khairun nas anfa'hum bin nas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi kita kena jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, bukan memberikan mudarat. Kaki fitnah, kaki hasad dengki, kaki putar alam, kaki kelentong, semua perkataan-perkataan yang tak elok tu yang kita buat, yang kita patut tukar, buang semua sifat-sifat itu, beramal dengan sifat-sifat mulia, ya, yang suka menolong, suka beri bantuan, suka beri nasihat, suka memberikan tunjuk ajar, suka memberikan panduan-panduan, dan suka memberikan apa sajalah, counseling. Kalau tengok orang tu ada masalah perasaan atau ya, kita counseling dia. Hidup ini perjuangan, hidup ini memerlukan pengorbanan, dan hidup ini memerlukan macam-macam. Jadi kita counseling dia, ya, memulihkan semangat dia. Kerana dikatakan dalam zaman Covid dulu ada banyak orang nak bunuh diri kerana tak tahan hidup seksa. Ni Covid nak mai lagi. Allahu Akbar. Covid nak mai lagi. Dia kata Covid ni macam dirancang, ya. Dulu dari China, lah ni pun nak mai dari China juga. Allahu Akbar. Ya. Dah sibuk kata sana lockdown. Lockdown ni pun satu fitnah juga. Belum ada lagi lockdown yang sebenar. Tetapi kita diminta bersedia. Nampaknya kena pakai mask lagi lah. Tak habis-habis. Dah 3 tahun dah pakai mask, nak kena sambung pakai mask lagi. Sebab varian baru telah diketemui, dan telah pun ada yang menjangkiti beberapa individu di negara ini. Jadi tidak mustahil Covid yang sebenarnya adalah satu pandemik yang dia hanya dapat dikurangkan dan dapat dikawal dengan usaha-usaha kemanusiaan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kawallah diri kita daripada dijangkiti dengan mengamalkan makanan, gaya hidup sehat, dan pergaulan-pergaulan yang disyurkan, usaha manusia dengan izin Allah. Yang juga Allah beri kaedah-kaedah supaya kalau kita pergi ke satu tempat yang ada wabak, kita tak perlu keluar. Yang dah ada dalam tu jangan bawa keluar. Itulah yang berlaku di zaman Umar Al-Khattab ketika beliau pergi ke Syam, dan di sanalah juga sahabat-sahabat besar yang disebutkan tadi, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, dan semua ni berada di sana. Ya, hadirin sekalian, mudah-mudahan semangat jati diri ini dapat kita teruskan seperti mana Sulaiman tadi yang dikatakan Salim Maula Abi Huzaifah, yang tuan-tuan kalau tengok dalam perang Yamamah, bagaimana beliau memegang bendera Islam dalam peperangan itu, mula dengan tangan kanan, tangan kanannya dipotong, dia lipat dengan tangan kirinya pun ditantas, dia potong dengan kudung tangannya, dengan tangan kedua kudung dipeluk bendera, dengan itu dia syahid. Saudara sekalian, mereka yakin mati syahid itu
adalah suatu balasan yang hebat dan kesempurnaan kehidupan, kerana di sanalah kegembiraan yang berkekalan, yang tidak ada gantinya insya-Allah. Jadi kita nak gembira di sana, kita kena berusaha. Dunia ini hanyalah tempat untuk kita bercucuk tanam, dan kita hasilnya kita tuai di akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian, kita berusahalah seboleh mungkin, sekuat mungkin, semaksimal mungkin dengan umur baki yang ada ini, untuk kita sampai ke matlamat terakhir, bermula dengan alam baqa dan transit ke mahsyar, dan setelah sangkakala ditiupkan, selesai semua perkiraan, maka kita akan ditentukan balasan syurga ataupun neraka. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini, yang tajuk besarnya adalah kualiti. Jadi pengajarannya tidak ada lain melainkan kita mentaati dan berkorban dan melakukan amal yang berterusan dengan ikhlas, seikhlas Abu Ubaidah Al-Jarrah yang dikonfirm oleh Umar Al-Khattab. Keikhlasan beliau yang seperti dipitnah tidak betul, dan beliau sangat ikhlas, tidak menggunakan langsung apa-apa peluang walaupun jadi gubernur, peluang menggunakan segala yang ada di depan matanya untuk mengkayakan dirinya ataupun memberikan kemewahan-kemewahan yang patut, ya, macam mana orang lain buat tetapi dia tak buat. Dan mudah-mudahan itulah contoh teladan yang terbaik yang ada pada kita insya-Allah. Jadi yang baik itu dari Allah, yang lemah itu sendiri. Mudah-mudahan hadirin sekalian, dengan pengajaran itu kita tampillah menjadi umat yang terbaik untuk mendapat balasan yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.